سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 67, baris atas sekali. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ditulis macam mana tu Nazri? Dan saya tak jelas. Dan apa-apa. Dan apa-apa. Dan apa-apa doa. Apabila dapat doa diperkenankan, maka dapat itu, maka diperkenankan itu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Jadi ini sambungan pembicaraan berkaitan dengan doa. Sebelum bicara beriman dengan hari kesudahan, rukun iman yang kelima, dia bersentuh sedikit pembicaraan berkaitan dengan doa. Doa ni permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas jalan merendahkan diri, tadarruk dipanggil itu doa. Mohon kita kepada Allah dalam keadaan merendah diri. Jadi ketika berdoa ni dia ada adab dia. Ada adab dia. Adab ketika berdoa. Kemudian bicara bab berdoa ni, bicara berkaitan dengan berdoa. Yang kita bicara melepas lah, di antaranya berdoa ni memanglah yang afdalnya kita berdoa dengan hak asal lah, dengan bahasa Arab. Yang afdalnya doa ayat Al-Quran, doa hadis Nabi SAW, doa yang disusun oleh ulama-ulama, doa yang kita susun sendirilah. Kita tak pandai doa Quran, doa hadis tak pandai, hak ulama susun kita tak pandai, kita doa sendiri. Kok bahasa kita pun tak apalah, tapi afdalnya dengan bahasa Arab lah. Tapi kalau dalam solat, dalam sembahyang, tak bolehlah nak berdoa dengan bahasa Melayu. Tak apalah dia kata dia doa dalam hati. Dia berdoa ni, dia kena keluar suara. Dalam ayat Al-Quran, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Jangan engkau nyaringkan akan doa engkau. Jangan engkau nyaringkan doa. Dan jangan engkau perlahankan doa sehingga tidak bunyi apa pun. Ni nak doa dalam hati pula sama telah lah. Doa tu dengan lidah, keluar suara. Tapi dah tak pandai nak doa dengan bahasa Arab dalam sembahyang, nak doa dalam sujud. Dia sebut lepas lah. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ada doa khas yang kita nak minta. Kita kosakkan permintaan kita tu ketika kita kata
Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Kita minta kebaikan atas dunia, kita kosak di hati kita apa yang kita nak minta itulah benda dunia tu. Ada ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pun kosak di hati kita apa yang kita nak minta. Ada ni. Dan kalau kita kata nak berdoa dengan ni Allahumma hdini fi man hadai, boleh. Itu doa kunut. Kita jangan kosak sebagai doa kunut. Kita kosak nak ambil betul doa saja je. Kalau kita dalam sujud lah, contohnya sujud yang terakhir tu, kita baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau kita kosak sebagai doa kunut tambahan pula, itu kena sujud sahwi. Ada ni. Sebab kita letak tempat doa kunut tu di tempat yang lain. Maka sunat sujud sahwi. Tapi kalau kita baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, ketika sujud terakhir tu kita tidak kosakkan sebagai doa kunut, tak apa. Sebab doa kunut kita ni, kalau kita baca tiap-tiap kali subuh ni, kita baca doa kunut ni, cuba tengok kok makna doa kunut tu apa dia. Lengkap dalam makna doa kunut tu. Kita je buat doa kunut ni macam biasa. Cuba tu kita tadaburkan apa yang kita duk minta dalam doa kunut tu. Melengkapi. Hak dalam doa kunut tu. Melengkapi dunia dan akhirat hak dalam doa kunut tu. Jadi kalau kita pergi baca doa yang kita baca dalam kunut tiga dan sujud, tak ada apa-apa pun. Cuma jangan kosak sebagai bacaan doa kunut, bukan. Kita ambil doa atas, betul doa je kita ambil. Sebab kita tak reti doa yang lain. Kalau dengan bahasa Arab, doa kunut kita pandai tu contoh. Tu, kalau kita tak pandai doa bahasa Arab. Ni ada pula kata, kalau nak Arab, mokcik-mokcik tu pandai doa bahasa Arab, bilalah mokcik tu nak doa dalam semayang, dalam sujud, dia kata. Dah kau tak pandai juga, tak sedoa bukan wajib pun. Bukan wajib pun. Kalau hak wajib, tak reti bahasa Arab, bahasa masing-masing boleh lah. Macam takbiratul ihram. Tak reti bahasa Arab, dia mu'alaf pun masuk Islam ni. Kamu takbirlah dengan bahasa kamu pun. Sebab apa siapa kena tukar dengan takbir bahasa lain, bahasa dia bukan bahasa Arab. Tu rukun. Tu tak boleh tak baca, kena baca. Dah dia baru masuk Islam, nak sebut Allahu Akbar, tak boleh-boleh dianya. Tak apalah, kamu gunakan bahasa kamu. Sebab itu rukun. Adapun kalau doa ni tak pandai bahasa Arab, dah sudahlah nak pandai agak Dia sudah doa dengan bahasa Melayu. Dia kata tak batas sebenarnya doa bahasa Melayu sebab Allah Ta'ala mengetahui makna dia. Tuhan tahu belaka, orang tahu tu. Tapi tak boleh lah nak dalam semayang, dia kena bahasa Arab. Luar semayang tak apalah nak doa bahasa Melayu pun. Tapi tetap afdal dengan bahasa Arab. Kemudian hak bab kain doa ni, hak tahu cerita-cerita adat-adat Tuhan minggu lepas tu. Dan apa-apa doa, apabila dapatnya, diperkenankan doa ni. Dapat doa ni, maka dapat itu dengan kurniaan daripada Allah. Dengan kurniaan daripada Allah, bukan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Faridatul Faraid, ayat dia lain tu. Ayat dia dan kitab Faridatul Faraid. Ni, saya bawa kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Faridatul Faraid, dan bermula doa itu menuntuti. Menuntuti ni mintalah. Hari tu kau dah minta. Menuntuti akan suatu, menuntuti daripada Allah Ta'ala atas jalan merendahkan diri itu, memberi bekas dengan perbuatan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka memberi manfaat ia doa akan segala yang hidup, sama ada diri orang yang berdoa atau orang yang lain, dan akan segala yang mati, jika berdoa ia bagi mereka itu. Memberi manfaat dan memberi mudarat akan mereka itu jika berdoa atas mereka itu. Ni dalam kitab Faridah ni panjang lagi ni. Kita ambil nanti dalam kitab Faridah ni. Atas jalan menuju itu memberi bekas dengan perbuatan Allah. Doa tu memberi bekas dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa memberi bekas, tapi dengan perbuatan Allah. Kalau doa bekas dengan perbuatan Allah, dapat manfaat daripada doa, kena mudarat bila didoakan di ke atas. Yang beri bekasnya Allah Ta'ala, perbuatan Allah. Jadi beri bekas ni perbuatan Allah juga, tapi zahirnya selepas daripada berdoa. Sebab dia kata dalam kitab Faridah ni, memberi bekas, doa tu memberi bekas. Sama ada manfaat apabila didoakan baginya, ataupun pada memberi mudarat bila didoakan ke atasnya. Sebab doa ni ada dua ni. Doa bagi, doa atas. Doa bagi, doa atas. Ni kita kena faham juga ni. Bagi dengan atas ni. Doa bagi ni doa bermanfaat. Doa atas ni ala lil madarrah, untuk memberi mudarat. Kita perasan dah bacaan wirid kita tu. Laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat. Laha bagi seseorang, wa alaiha atas seseorang. Apa beza? Laha bagi, laha ay li nafsin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha baginya, bagi nafsin tu lah, bagi diri seseorang tu. Wa alaiha, dan atasnya. Bagi lam lil manfa'ah, wa alaiha ala lil madarrah dipanggil. Bagi manfaat, laha ma kasabat, balasan kebaikan bagi seseorang atas perkara baik yang diusahakannya. Wa alaiha maktasabat, dan balasan buruk bagi seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Tu. Dia bagi dengan atas. Sebab tu doa ada dua ni. Dan Faridah lah, dalam Patibadah tak ada ni. Doa dalam Faridah ni, tak boleh saya ambil dalam Faridah ni. Maka memberi manfaat ia doa akan segala yang hidup, sama ada diri orang yang berdoa atau orang lainnya. Dan akan yang mati pun dapat manfaat jika berdoa ia seorang bagi mereka itu. Bagi, doa manfaat lah, doa kebaikan. Dan memberi mudarat. Doa ni jangan, dia boleh beri mudarat ni. Faham ni? Tambahan pula doa daripada orang yang dizolimi tu, yang tak ada hijab antara yang berdoa dengan Allah Ta'ala tu. Walaupun yang dizolimi tu orang kafir sekalipun, tidak ada hijab, maka dia pun berdoa. Doa mana? Doa mudarat. Dan memberi mudarat akan mereka itu, akan orang yang hidup ni, jika berdoa atas. Doa atas. Doa keburukan lah. Dia dizolimi, ya Allah, engkau balahlah atas perbuatan zolim dia tu, dengan balasan yang setimpal. Dia doa gitu. Pada ni, dia doa ni kena jaga pula. Doa Allah Ta'ala balah yang sepadang. Jangan kita tetapkan, ya Allah, biar bucik perut dia, Allah. Tu kita yang minta hak ni hak mudarat kan. Tu salah kita pula. Orang buat zalim,
doa, ya Allah, engkau balaslah ke atas kejahatan yang dia lakukan, yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Mana terserah kepada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala balas kejahatan yang setimpal. Jangan kita pula, ya Allah, ditipu saya Allah, habis 1,000. Engkau biar jadi bucik perut, biar mati. 1,000 dengan bucik perut, dengan mati tu tak padang gitu. Kena tipu 1,000 je. Dia bangun malam, dia berdoa, biar panduk bucik perut ni. Buncik tu lah. Buncik perut, kembung perut ke hospital kata tak ada apa pun. Mati dianya. Ni doa apa? Dia panggil apa? Doa anak panah malam dia panggil. Ni. Doa tengah malam, orang yang dizalimi, yang dipanggil anak panah malam, diperkenankan oleh Allah, tak ada obat. Itu tak ada obat. Tapi setimpal ke dok? Setakat 1,000, doa mudarat sampai kawan tu mati. Tu dah setimpal tu. Lepas tu macam mana? Serah kepada Allah. Pandai ni. Ni doa atas dia panggil. Memberi mudarat. Tapi manfaat ke mudarat ke perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ni memberi bekah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab Faridah. Dalam kitab Fatih Faridah ni, maka apa-apa doa, apa kala dapatnya, mana diperkenan, maka dapat itu dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewajipan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkenan tak perkenan, kesemuanya qada qadar belaka. Tu kena faham dok situnya. Sekarang ni dapat doa tu diperkenankan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajipan. Tu dak wajib apa Allah janjikan, ud'uni astajib lakum, doa mohon oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenan. Tu Allah janji perkenan tu. Allah Ta'ala pula kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Allah janji perkenan, Allah perkenanlah. Wajib atas Allah. Sebab Allah janji dah itu kurniaan daripada Allah. Kurniaan daripada Allah. Allah janji akan perkenan, Allah perkenan, itu semua duduk di bawah iradah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak diperkenankan. Kemudian doa-doa tu sendiri kena fahamlah. Doa mustahil sama sekali dapat merubah qada Allah pada azal. Doa ni satu perkara yang baharu. Merubah qada Allah yang azali tu mustahil sama sekali. Qada azali ni yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada ila doa tu, tidak menolak akan ketentuan Allah melainkan oleh doa. La yaruddul qada'a ila doa, tidak menolak akan ketentuan Allah melainkan doa. Ini ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Saya sebut tadi, mustahil doa yang baharu dapat merubah qada Allah yang azali. Doa yang baharu ni, doa ni baharulah sekarang atas dunia. Doa yang baharu mustahil merubah akan qada Allah yang azali. Hak dah disebut tidak menolak akan qada oleh doa, qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bukan qada azali, itu qada yang baharu. Kena faham molek. Qada azali, iradah ilmu Allah. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kena faham molek. Yang berubah, yang tergantung, itu hanyalah hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tergantung kemudian berubah. Yang berubah itulah hak bertepatan dengan qada azali. Sebab diri kita berdoa pun qada dah.
Diri kita berdoa pun qada qadar. Apa yang berlaku kemudian qada qadar. Gitu je lah. Kita sebagai hamba, kita perbanyakkan doa. Kita berdoa. Dapat bahagian diperkenankan. Doa kita pun qada qadar. Dapat bahagian diperkenan pun qada qadar. Sekalian qada qadar. Jangan lari daripada rukun iman yang keenam. Oh ni kadang-kadang learning rumi. Sampai ke orang yang mengajar agama pun masih lagi keliru antara qada azali dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Boleh timbul dalam ceramah qada yang tercatat di Lauh Mahfuz yang azali, yang qadim. Mana dekat azali? Lauh Mahfuz tu makhluk yang Allah jadikan kemudian. Jadi macam mana pula catatan Lauh Mahfuz tu jadi azali pula? Jauh sangat tu. Itu qada yang baharu. Di qada Lauh Mahfuz ni ada yang mubram, yang putus, ada yang mu'allaq, yang tergantung kemudian berubah. Tergantung hanya pada catatan. Berubah itu hanya pada zahir. Tapi hakikinya yang berlaku itulah hak qada azali. Itu je lah. Tapi dalam kitab Faridah kita, dan kitab Pati Faridah ni, yang dirumuskan daripada kitab Faridatul Fara'id, tidak membicarakan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz ke, di suhuf malaikah ke, tidak dibicarakan. Hanya bicara hak qada azali, hak rukun iman yang keenam sahaja. Ni kena cermat sangat-sangat. Ni saya biasa sebutnya hak dalam buku sekolah tingkatan 3. Buku sekolah tingkatan 3 tu, lah. Ayat-ayat dalam buku tu agak memerlukan kepada kemahiran ustaz yang mengajar. Tapi bukan ayat dalam buku sekolah tingkatan 3 tu. Ayat dalam kitab mana-mana pun dalam bab pegangan ni, ni perlu pada kemahiran belaka. Dan kitab-kitab lama pun kena mahir. Nak mengajar tauhid ni, guru kena berguru serta guru ni kena mahir. Tak boleh membaca sendiri. Tak boleh nak mengajar orang dalam keadaan kita sendiri pun tak mahir. Kalau yang mengajar tu tak mahir, dia pakai apa ni? Pakai baca bebek kurang pun dia pun tak mahir. Yang mengajar pun haram, yang tukang tadah telinga belajar pun haram. Ini ilmu tauhid. Kena mahir sungguh-sungguh. Tapi kalau nak kira lah antara qada azali dengan qada Lauh Mahfuz ni rekah je. Tapi siapa tak nak beza, hak tu memang gelak gambar sungguh lah. Dan ni. Tapi buku tingkatan 3 lah macam mana nak menghuraikan. Ada cadangan buat program di tempat lain lah. Saya kata nak cadangan boleh lah kata. Kita bicara bab rukun iman yang keenam. Ni untuk orang-orang berkenaan lah. Untuk kaki tangan hak bahagian agama. Katakan bahagian agama. Kata, lepas tu nak ambil buku mana? Kalau nak ambil buku tingkatan 3 boleh. Sebab dia tapi kena susun molek lah. Mungkin saya ambil buku tingkatan 3 pun kali. Sebagai sandaran. Tapi perlu kepada huraian. Perlu pada huraian cermat. Sebab ditajuk qada azali tu terus turun kepada qada yang mubram, qada yang mu'allaq. Yang putih tergantung pergi pada yang berubah. Tapi ada sebutlah Lauh Mahfuz tu tapi tak diperincikan. Tu kata buku tu okey ke tak tengok-tengok? Okey. Tapi yang mengajar ustaz tu dia kena mahir. Hurai molek-molek. Hak mana hak qada azali, mana qada yang mu'allaq mubram di Lauh Mahfuz, hak mana? Jangan ada orang berfahaman, memang ada yang berfahaman terubah qada azali. Terubah qada azali sampai ke ada pula yang ceramah dah qada azali pun hak Tuhan kan.
Tuhan nak ubah, dia ubah barang milik dia. Pada ni. Terubah hak azali tu. Di mana duduk sifat ilmu Allah. Memang qada ni iradah. Qada ni iradah. Tapi iradah muafaqah dengan ilmu. Kalau qada azali berubah, di mana kau letak ilmu Allah? Ilmu Allah duduk mana? Sekali kehendak begini, kemudian tukar kehendak yang lain. Ilmu Allah macam mana? Bak qada ni iradah muafaqah dengan ilmu. Dia kena letak di ilmu. Kena letak molek di ilmu. Oh, barang milik Allah. Allah nak ubah, Allah ubah barang milik dia. Siapa nak mempersoalkan? Tapi macam mana dengan iradah ilmu? Ilmu macam mana? Ilmu Allah macam mana? Kemudian nak berubah dengan apa? Dengan doa. Doa tu qada. Berubah dengan apa? Dengan amal kebajikan. Dengan hubung silaturrahim. Amal kebajikan ke? Hubung silaturrahim ke? Qada belaka. Pandai ni. Tapi memang adalah perfahaman seumpama tu. Yang terubah hak qada azali, bukan qada luh mahfuz. Dan pekat tadi nak beza antara qada azali dengan qada luh mahfuz. Jadi doa ni dapat diperkenankan. Doa ni dapat manfaat, dapat mudarat. Itu semua datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terubah hak azali. Hak azali mubrang putus belaka dah iradah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah pelagi pada azali, kalau bicara kata berubah, kalau tanya pada guru-guru yang mahir, dia pun pelik. Dia pun pelik lah. Hak tu ni pelik. Berubah-berubah ke jalan mana? Kan Tuhan kehendak belaka dah kan? Tuhan kehendak muafaqah dengan ilmu kan? Kalau berubah ni, mana apa ni? Pelik sangat. Mana apa? Jauh sangat, terang sangat salah. Jauh, terang sangat salah. Hak azali ya. Hak qada azali ya. Iradah ilmu berubah. Kok jalan mana nak berubah? Kok jalan berdoa? Doa tu bukan hak Tuhan. Ke doa ni Allah tidak mengqadakkan. Allah tiba-tiba dia berdoa. Cukup syarat pula. Allah tidak kehendak, Allah tak tahu pun. Tiba-tiba pandai-pandai dia berdoa. Dan Allah janji Allah perkenan. Tu balik awal lah. Tak ada benda lah jawapan dia. Berdoa. Kita sebagai hamba. Dan kita berdoa, kita mengharap Allah perkenan. Tapi hakikatnya, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam faridah ni, membekah dengan perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal. Allah qadak muafaqah dengan ilmu. Gitu je. Membekah dengan perbuatan Allah, kudrah. Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak, iradah. Allah kehendak sebagaimana Allah tahu, ilmu. Itu ngaji sifat 20 kudrah, iradah, ilmu tu. Allah perbuat. Allah bagi manfaat daripada doa dia. Allah bagi mudarat daripada doa dia. Tapi semua tu dengan perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Yang hidup dapat manfaat, yang mati pun dapat manfaat. Sebab itulah kita solat jenazah, takbir yang ketiga, wajib kena baca doa. Sebab apa? Memberi manfaat. Berdoa kepada yang sudah mati itu memberi manfaat. Ada ni. Ini bab berdoa. Bab berdoa, ulama tidak berbeza pandangan. Yang mati dapat manfaat.
Beramal je. Beramal. Kalau amal tu amal daripada anak cucu, ulama tidak berbeza pandangan. Si mati akan dapat manfaat. Doa, ulama tidak berbeza pandangan. Doa akan dapat manfaat kepada sudah mati. Contohnya, tengok. Hak Nabi berdoa lah kepada sahabat yang telah mati. Hak doa dalam semai jenazah pun ada doa lah di situnya. Kalau tak ada manfaat, kita nak baca apa lagi? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu. Tak payah baca doa dah kalau tak ada manfaat. Itu jelas memberi manfaat. Sebab itulah ketika semai jenazah wajib kita berdoa. Jadi doa ni manfaat pada yang mati, ulama tidak berbeza pandangan. Yang berbeza pandangan amalan orang hidup ni. Nak hadiah pada orang mati dapat manfaat ke tidak? Amalan orang hidup ni kalau anak cucu, itu tak ada khilaf ulama orang lain. Yang buat amal ibadah, bertahlil contohnya, kemudian hadiah pahala kepada yang sudah mati. Siapa ke tak siapa. Itu ulama berbeza pandangan. Bermanfaat tak bermanfaat. Ulama berbeza pandangan. Tapi kebanyakan ulama yang mati dapat manfaat. Tapi yang pastinya kita yang berzikir, yang bertahlil tadi, kita sudah ada pahala. Kita pun hadiah pahala pada yang sudah mati. Siapa tak siapa serah kepada Allah. Tapi kita beramal dengan pandangan kata siapa. Cuma yang pastinya kita yang bertahlil ni ada pahala ke tak? Ada pahala dah. Alhamdulillah kita ada pahala dah. Kalau kita pun hadiahkan pahala tahlil kita kepada yang mati, kita beramal dengan pandangan kata siapa. Siapa tak siapa, serah pada Allah Ta'ala. Yang pasti kita yang bertahlil dapat pahala, mak ayah kita dapat pahala, tok nenek kita dapat pahala. Walaupun kita bertahlil itu untuk hadiah pada orang lain. Kita bertahlil, kita nak hadiah pada orang lain. Yang pasti kita dapat pahala. Yang pasti mak ayah kita mati dah dapat pahala. Tok nenek kita dapat pahala. Cukup lah. Lepas tu, kita ada pahala. Kita kira pakapan kata siapa lah. Dapat manfaat. Kita berdoa, baca Quran atas kubur dapat manfaat. Nabi SAW letak pelepah tama yang masih lagi hidup pun dapat manfaat kepada orang yang ada di alam barzah dalam kubur tu. Kalau kita baca Quran tak dapat manfaat. Dan yang hidup ni berzikir. Ada ni. Batu-batu berzikir. Yang mati dalam kubur tu dapat manfaat daripada zikir daun-daun kayu yang hidup tu. Tapi kalau kita berzikir atas kubur tu tak dapat manfaat. Kalau daun kayu yang hidup yang diletak oleh Nabi pun dapat memberi manfaat pada orang kubur, lepas macam mana dengan kita buat amal ibadah? Kalau kita berdoa, ulama tidak berbeza pandangan. Berdoa akan dapat manfaat pada orang yang mati. Sekarang ni bukan berdoa, kita pergi baca Quran, kita pergi berzikir atas kubur dia. Dapat manfaat ke tak? Kebanyakan ulama dapat manfaat. Kias tengok Nabi letak pelepah tama yang berzikir pun dapat manfaat. Takkan orang yang berzikir atas kubur tak dapat manfaat. Tapi yang pastinya orang yang berzikir ni dapat pahala dah. Mak ayah dia dapat pahala dah. Tok nenek dia dapat pahala dah. Sudah lah. Ke mana? Rugi dah, rugi apa? Yang pasti kita dapat pahala dah. Tapi kalau doa ulama tidak berbeza pandangan. Orang yang mati dapat manfaat. Doa termasuk doa keampunan. Doa keampunan kan? Berdoa al-ahya'i minhum wal amwat walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup daripada mereka itu dan yang mati daripada mereka itu. Mereka itu orang Islam lelaki perempuan, orang mukmin lelaki dan perempuan. Yang hidup daripada mereka itu dan yang mati. Allah perkenan, maka yang mati itu dapat manfaat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah orang-orang yang soleh ni kita kena buat baik. Kita dulu jauh daripada agama, kemudian dia terbuka hati, kemungkinan doa orang soleh yang doa taufik hidayah pada semua orang tu diperkenankan oleh Allah. Kita hak asalnya tak peduli agama, tiba jadi berubah. Siapa berdoa? Mungkin orang soleh-soleh tadi lah. Kita orang soleh, dia tak ada tolong orang, tolong perkara yang lebih mahal. Mana? Tolong doa. Diperkenankan oleh Allah, jadi berubah. Bermanfaat kita yang hidup. Kalau mati pun bermanfaat juga daripada doa orang yang hidup, orang yang soleh. Kita kira orang soleh tu bukan tolong orang. Tolong tu doa ni. Doa diperkenankan. Beri manfaat pada yang hidup dan beri manfaat kepada yang mati. Kemudian dalam faridah ni, doa memberi manfaat, doa bagi, memberi mudarat jika berdoa atas. Tadilah doa mudarat apabila dizalimi, tapi kena cermatlah. Seeloknya kita doa kebaikan kepadanya, Tuhan beri hidayah kepada dia. Kalau dia tipu kita, kita doa Allah beri hidayah, Allah buka hati dia, dia jadi pulangkan balik. Itulah kalau masih lagi ada rezeki. Itu lebih baik. Dia berdoa, ya Allah, engkau balahlah atas penipuannya yang setimpal. Serah kepada Allah. Jangan doa macam tadilah. Bucik perut, mati kawan tu, hanya kih duit 1,000. Dan memang duit 1,000 ditipu tu dosa besar. Tapi tak padang kih lah siapa ke doa supaya mati. Dan memang doa ni dia jadi dia tu jadi macam gila lah. Orang molek-molek jadi gila. Jadi nak berobat lah, takut kena sihir, kena apa. Cari orang-orang yang pandai berobat. Dia kata minta maaf lah, ni bukan sihir ni, ini doa daripada orang yang soleh. Dia kata doa apa dia? Dia ada buat salah, didoakan supaya Allah Ta'ala balas yang setimpal. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia gila setimpal tu. Sebab yang dibuat tu sangat berat. Berpunca dia dengki, jadi perbuatan tu sangat berat. Dengki lah. Dengki hak jenis nak berebut, nak kahwin tu lah. Ada ni. Jadi orang perempuan, jadi nak orang lelaki. Nak orang lelaki ni, jadi bolehlah kepada saingan dia tu. Punyalah dak puas hati dianya, dia cari tok bomo. Dia supaya sihir biar mati. Biar mati mana? Dia sihir biar mati. Mana bila perempuan tu mati, boleh kahwin dengan dia pula lah. Gitu keadaan dia ke. Ataupun dia ke orang ada pun langsung mati je. Tapi alhamdulillah sempat berobat. Tapi beratlah hak kena sihir tu. Tapi sempat berobat. Dia pun carilah orang-orang yang ni yang soleh-soleh, doa ya. Dia buat berat sangat tu. Doa tapi tak sebut nama. Doa kepada orang yang sihirkan supaya jadi berat dia ni, biar Allah Ta'ala balas yang setimpal. Allah Ta'ala balasnya apa? Jadi gila. Dia buat tu seorang mati. Sebelum mati tu, sihir ni bukan mati macam kena tembok. Faham tak? Mati kena tembok ni matilah. Mati kena tembok ni. Mati sihir ni apa? Merana. Dalam masa yang lama. Ada ni. Makna Allah kalau kata kok macam-macam lah. Hak sakit dia ni. Macam kena cocok di jarum. Sebab dia buat macam cocok jarum lah sihir ni. Merana. Barulah mati. Lama merana. Yang buat kerja jahat ni puas hati. Padam muka.
Tapi orang ni berubat-ubat alhamdulillah. Lepas tu dia minta doa kepada siapa yang buat kerja jahat ni, ya Allah Taala balas setimpal. Sebab perbuatan tu jahat sangat, cari tu bomo sihir pula apa semua, akhirnya dia jadi gila. Jadi nak berubat-ubat, orang pandai dia tengok, ni bukan kena buatan orang ni. Ini doa diperkenankan atas kesalahan yang setimpal. Itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, orang yang dizalimi tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa sendiri ke, dicari orang-orang soleh berdoa ke supaya balas yang setimpal. Abang apa? Makan tak habis. Pada makan tak habis? Kau cakap gitu? Tak, makan tak habis. Pada makan tak habis. Tak ada apa dah. Makan segitu je lah. Ada ni. Lepas tu macam mana gila tu tidak mukallaf. Akan dikira sampai dia gila. Perbuatan jahat akan dikira sampai dia gila. Bukan kata di akhir tak kena langsung. Tak kena, tidak dikira pada masa gila. Akan dikira perbuatan-perbuatan jahat sebelum dia gila tu. Ini doa terkadang memberi mudarat jika berdoa atas mereka itu. Tapi manfaat ke mudarat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah tentukan pada azal. Cuma jangan doa kita yang tu. Tadilah duit 1,000 tak ada, doa supaya mati. Tu lebih tu. Biar Tuhan balas setimpal. Nak comelnya, biar Allah buka hati dia, dia insaf, dia hantar balik duit yang dia tipu. Gitu je lah. Kalau masih lagi ada rezeki. Terkadang dia tak hantar balik, Tuhan ikut jalan lain pula rezekinya. Sudahlah. Tak kita minta supaya dia hantar balik, tak hantar pun. Lepas tu, nega macam mana? Hak kena tipu lah. Hak kemudian tu. Nega tu jadi berjaya ke dok? Berjaya. Itulah Tuhan beri. Itu tu Tuhan beri. Nak berdoa, itu kita hamba. Kita doa dia hantar balik. Tak ada hantar balik. Tapi Tuhan kata ikut jalan lain. Jelas nyatanya rezeki bertambah. Hak kena tipu tadi tu tak kesan apa pun. Kan ada orang kan, mula-mula dia kena tipu tu tak bangun. Hak tipu pula hak paling dia percaya. Orang yang tak percaya tak boleh nak tipu. Orang yang ditipu ni oleh orang yang dipercayai. Memang kalau ikut kepada hak tu tak bangun, tapi lepas tu dia mohon pada Allah Taala apa semua, lepas tu dia bangkit lebih daripada hak sebelum tu laginya. Itu tu apa kena doa tu. Itu sebagai hamba berdoa. Kalau kita nak minta Allah tak lindungi apa semua tu, itu kita mohon apa yang Allah qadakkan pada buruk pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Macam contoh kita doa semua dah doa kunut tu. Kita kena faham lah apa yang kita duduk amal semua tu. Doa kunut tu kan. Wakini syarrama qadai. Wakini syarrama qadai. Kita minta Tuhan pelihara kita daripada kejahatan barang yang kau qadakkan. Kejahatan barang yang kau qadakkan. Apa syarrama qadai dulu? Apa kejahatan barang kau qadakkan? Allah qadakkan nikmat, kejahatannya tidak syukur. Allah qadakkan kepayahan, kejahatannya tidak sabar, tidak redha. Itu syarra ma qadai. Kejahatan barang yang kau qadakkan. Yang kau qadakkan ni ada hak manis. Hulwihi wa murrih, Nabi kata. Hak manis, ketentuan dan perbuatan Allah. Hak pahit, ketentuan dan perbuatan Allah.
Ma qadai itulah syarra, kejahatan. Qada yang manis, kejahatannya tidak syukur. Qada yang pahit, kejahatannya tidak sabar, tidak reda. Kita minta Tuhan lindungi. Nak lindung macam mana? Kalau Tuhan sudah qadakan tidak syukur, tak syukurlah. Kalau Tuhan sudah qadakan tidak sabar, tidak reda, tidak sabar, tidak reda lah. Minta lindungi macam mana lagi? Syarra ma qadai, kejahatan yang kau qadakan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bukan hak azali. Hak tercatat di Lauh Mahfuz. Mana kalaulah dia tidak berdoa, nikmat dia tu dia tidak akan syukuri. Kalau dia berdoa, nikmat yang dia dapat tu dia akan syukuri. Dia pun berdoa, diperkenankan. Maka terlindung dah daripada tidak syukur nikmat, sebaliknya dia syukur nikmat. Ni, pandai ni. Hak tercatat di Lauh Mahfuz. Lindungi daripada kejahatan yang kau qadakkan di Lauh Mahfuz. Hak azali tak boleh nak lindung dah, tak boleh lepas dah hak azali. Hak Lauh Mahfuz. Ni. Sekarang ni apa yang Tuhan qadakkan, syukur ke, tak syukur ke, sabar ke, tak sabar ke, reda ke, tak reda ke, kalau azali tak ada berubah dah. Nak minta lindung macam mana, nak minta pelihara macam mana. Kejahatan barang kau qadakkan, kejahatan mana hak pada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ada ni. Sama juga kita minta doa, ya Allah panjangkan umur. Panjang umur macam mana? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Kita minta panjang umur ya Allah. Panjang umur mana ni? Umur yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kalau tidak berdoa, umurnya 60. Kalau berdoa, umurnya 61. Dia pun berdoa, dipanjangkan umur 60 jadi 61. Tapi yang 61 itulah hak ajal, hak qada azali. Hak tidak akan lewat sesaat, yang tidak akan cepat sesaat. 60 tu dah, itu hanya Lauh Mahfuz saja. Dia kena faham gitu. Sekarang dia tidak berdoa, umurnya 60. Dia berdoa umurnya 61. Dia pun berdoa, ya Allah panjangkan umur, diperkenankan. Malaikat bila umurnya 61, malaikat lagi cabut dah lah. Tuhan suruh tangguh sebab belum sampai masa. Sebab Allah panjangkan umur 60 jadi 61. Tapi qada azalinya 61. 61 ni lah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Hak 61 ni dipanjangkan dari 60, hanya Lauh Mahfuz. Hak azali tetap dah. Gitu je lah. Sama juga, ya Allah tambahkan rezeki. Tambah tak tambah, rezeki tetap dah, nak tambah ke mana? Kita nak minta tambah, nak minta tambah. Hak rezeki yang Allah qadakkan tu kita nak minta tambah. Tambah rezeki yang Allah qadakkan di Lauh Mahfuz. Allah qadakkan rezekinya, yang tercatat di Lauh Mahfuznya, rezeki ni syupa. Kalau berdoa jadi segantang. Dia berdoa rezekinya jadi segantang. Gitu je lah. Hak segantang tu lah hak azali. Gitu je. Bukan payah sangat. Tapi kau ke mana pun, biar faham hak qada hak rukun kenal tu faham molek. Yang kita bicara qada azali. Ketentuan azali bukan qada Lauh Mahfuz. Jadi hak kita minta wakini syarama qada itu hak Lauh Mahfuz. Kalau hak azali tak ada gimana dah tu, waktu mustahil berubah. Doa yang baharu mustahil sama sekali merubah qada yang azali. Kena faham situ. Doa yang baharu mustahil merubahkan qada yang azali.
Tapi doa yang baharu boleh merubah qada yang baharu di Lauh Mahfuz. Doa yang baharu mustahil merubahkan qada yang azali. Tetapi doa yang baharu boleh merubah qada yang baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Gitu je. Tapi terubah di Lauh Mahfuz, itulah hak azali. Tak nak faham? Takkan barang baru boleh ubah hak barang lama, barang hak sedia kala. Barang baru boleh ubah hak barang sedia kala. Hak qada sedia kala tu boleh ubah dengan barang baru. Doa ni. Kalau barang baru merubah hak barang baru juga, qada baharu Lauh Mahfuz, tu dah sabahlah. Ni barang yang baharu boleh diubah barang yang sedia kala. Tu mustahil. Ada ni. Mustahil lah kalau kita kenal Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah dan ilmu. Tambahan pula doa tu sendiri pun hakikinya qada qadar. Sedikit saja sebenarnya bab azali dengan Lauh Mahfuz ni. Sebab apa? Sebab antara dua ni sangat nyata. Hak tu hak qadim, hak ni hak baharu. Pada ni. Hak qadim, hak baharu. Hak qadim pula tidak ada penghujung. Hak baharu ni diqadakkan barang yang berlaku sampai kiamat. Beza antara yang qadim dengan yang baharu. Adapun rukun iman qada azali. Bukan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Selesailah hak berkaitan dengan doa. Tapi ambil molek ni, doa memberi manfaat pada yang hidup dan yang mati. Yang mati mak ayah kita sentiasa mengharapkan doa daripada kita. Kawan-kawan yang kita duduk baca sokmo tu lah. Doa keampunan bagi diri kita, wali-wali daya bagi dua orang tua kita. Itu sentiasa. Atau doa hak amalan kita, apa yang kita buat, mak ayah terdapat pahala. Kita duduk masjid ni, ayah terdapat pahala. Kita belajar, mak ayah terdapat pahala. Kita duduk khidmat di rumah, duduk khidmat bersih rumah, nyapu rumah, khidmat, mak ayah kita dapat pahala. Automatik. Tak syarat kepada kita nak niat ke, nak ada. Nak niat lah. Ni pahala nyapu rumah hari ni kepada mak ayah. Sudah masak, pahala masak ni pahala pada mak ayah. Oh Allah, duduk. Tu dah apa dah tunya? Tu automatik. Sebab apa? Sebab kita adalah mereka. Mana? Kita ni mak ayah kita dah. Kita ni mereka. Sebab kita lahir daripada mereka. Sama juga. Anak cucu kita, kita dah. Banyak ni boleh pahala. Anak cucu wa amak. Anak cucu wa amak. Kita dah tu. Kita ni, mak ayah dapat pahala. Bukan kata mak ayah hok mati. Mak ayah kita mati dapat pahala tu. Anak cucu wa amak. Bukan mak ayah hok mati. Hok hidup pun dapatlah pahala. Tunggu mati pun dapat pahala. Hak Nabi kata tu, iza mata ibnu adama in qata'a amaluh. Bila mati anak Adam, terputus amalan. Melainkan di antaranya hak anak yang soleh tadi. Anak yang soleh tadi tidak terputus amalan, makna amalan tu ada. Pahala tu ada masa dia hidup, dia mati tak terputus. Bukan kata mak ayah dapat pahala lepas dia mati. Faham boleh hadis tu? Amalan tu tidak putus walaupun mati dah. Dengan bahawa anak cucu kita buat amal selama ni, pahala kita lah. Kita mati, tak putus pahala. Itu besar tu. Tapi, ingat baik, anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang berakidah, anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau iman akidah tauhid tak selesai, kita tak ada manfaat daripada amal kebajikan anak cucu kita. Bahkan kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar kerana kita dah ajar bab iman akidah tauhid sebelum anak kita balik. Jadi pokok pangkalnya balik kepada iman. Anak yang soleh, anak yang beriman. Makhluk kesemuanya binasa. Anak cerita bab dia akan masuk nanti hak selepas daripada mati pula. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 19. Surat 19, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jikalau selesai engkau daripada menjawab muazzin itu, maka baca olehmu. Ni pergi berdoa ni. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata al-wasilata. Kalau hak tebal tu ada nun kecil. Kalau nipis tak tulis lah. Hak tebal tu kan. Ati antu'tiya Muhammadanil wasilata. Hak dalam hak tebal ni Muhammadi. Ada bagi atas bukan bagi bawah. Antu'tiya Muhammada, jadi maf'ulun bih. Muhammadan al-wasilata. Muhammadan al-wasilata. Lepas dal tu kena ada alih. Hak tebal tu. Hak tebal tu lepas dal kena ada alih. Hak nipis comel, hak tebal. Dia tak ada lepas dal tak ada alih. Nak ada alih. Muhammadan. Tu tanwin tu kan. Al-wasilata. Kemudian baca dengan Muhammadanil wasilata. Jadi ada nun kecil bawah kalau tebal. Tapi dah tu kena bagi atas. Kena ada alih lepas dah. Hak tebal ni dah bagi bawah. Salah tu kena baiki tu. Antu'tiya Muhammadanil wasilata. Kalau ikut bahasa agak, kalau tak wasal lah. Muhammadan al-wasilata. Dia tanwin ni bagi dua tu lah. Tanwin ni ada nun sakinah, dia ada nun yang mati. Muhammadan dal bagi atas, nun bagi mati asalnya. Jadi al-wasilata. Nun bagi mati, lam pun bagi mati. Nak baca macam mana? Nun tu bagi bawah. Muhammadanil wasilata. Tebal adalah nun tu di bawah. Ada nun kecil di bawah. Cuma dia dah tu bagi bawah. Tak kena tukar bagi. Macam ginilah. Ni jarang-jarang lah. Orang wasal surah Qul Huwallah tu lah. Qul Huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Kalau dia wasal. Jarang orang wasal. Tapi kalau dia wasal, Qul huwallahu
Ahadunillahus samad. Ahadun Allahus samad. Dia wasal. Ahadun ada nun mati. Lepas tu Allah Hussamad. Jadi tak boleh nak baca lah. Sebab jumpa dua huruf yang sama-sama bagi mati. Jadi nun yang mati tu letak bagi bawah. Ahadunillahus samad. Kalau orang wasal lah. Ada. Oh ni memang kita wasal ni. Antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatal aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu, dia ada alif lam, wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'atta. Wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'atta. Dia kadang-kadang maqaman dengan tanwin tau. Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Boleh tak gitu? Kalau dia tidak ada alif lam, maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dia akan baca dengan wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Kebiasa baca mana? Doa lepas daripada azan. Cuma dia dalam kitab ni dia doa lepas azan subuh lain, doa lepas azan yang lain tu jadi dua doa ni. Ni doa lepas azan subuh ni. Doa lepas azan subuh. Dia ada dua doa ni. Kalau kita biasa baca doa tu lah. Wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'attah. Ke baca dengan wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Baca mana? Ada lilam, ada tanwin. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'attah, gitu. Dia maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Kalau dibaca dengan tanwin lah, tak ada alif lam. Inilah doa kemudian daripada bang subuh. Ni doa lepas bang subuh lain ni. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati do'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika. Aku mohon akan dikau ketika hadis solat akan dikau, suara doa akan dikau. Idbari lailika ni maknanya kita nak meninggalkan malam. Wa iqbali naharika, kita nak hadap dengan siang dah ni. Subuh ni kan kita nak idbar, kita nak tinggal dah malam, habis dah malam. Wa iqbali naharika, kita nak hadap akan siang engkau tu lah. Sebab malam siang tu milik Allah. Jadi malam jadi siang milik Allah Ta'ala. Bukan malam siang ni kerana matahari. Kita malam siang ni kerana matahari terbenam, malam lah. Matahari terbit, siang lah. Malam siang daripada Allah Ta'ala. Patulah lailika, malam engkau. Wa naharika, siang engkau. Bukan Allah ada malam ada siang. Malam tu daripada Allah, siang tu daripada Allah. Ni hak doa azan subuh. Wa antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wadatal aliyatar rafi'ah. Wasilah, kita mohon supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi akan wasilah. Wasilah ni darjat yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah ni darjat yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang mohon wasilah darjat yang tinggi dalam syurga kepada Nabi SAW, nescaya dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirah.
Mana minta wasilah ni tempat yang tinggi dalam syurga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'ashul maqamal mahmud, dan bangkit lemak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi Muhammad, akan al-maqamal mahmud. Maqam yang mahmud ni apa? Asy-syafa'atul uzma, syafaah besar untuk fi fasil qada, pada menceraikan hukum. Dia syafaah ni ada syafaah besar, ada syafaah kecil. Syafaah besar ni lah hak syafaah hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan orang kafir, orang fasik ni mereka tak tahan dah dengan seksaan di mahsyar. Maka Allah Ta'ala ilhamkan ke dalam hati orang kafir, orang fasik ni nak jumpa dengan nabi-nabi lah, supaya nabi-nabi mohon kepada Allah supaya Allah dia bicaralah. Neraka pun neraka lah. Seksaan mahsyar berat tak berat, berat neraka lagi. Tak tahan mahsyar, biarlah, kiralah masuk neraka pun tak apa. Padahal neraka lebih berat dari mahsyar. Macam ginilah Allah hidup atas dunia, baik mati. Baik mati kenapa? Hidup dunia ni susah. Susahlah sebab tak ada bekal. Kalau mati, senang kalau tak ada bekal. Kan dunia ni hidup sebab bekal tak ada, duit tak ada, tu bekal lah. Kita mati, cukup bekal. Dunia ni susah sebab tak cukup bekal. Duit tak ada, kerja buat tak ada. Lepas dia mati, bekal cukup. Baik mati. Susah hidup Oh, mati, tak ada bekal. Sebelum tu susah hidup atas dunia sebab tak ada bekal. Tak ada kerja, tak ada duit. Lepas dia mati, bekal tak ada. Berat lagi daripada matinya, daripada hidup atas dunia, tak ada nak banding. Bila nak kiamah ni tak tahan dah seksaan barzah ni. Hufratun min hufarin nar, lubang di lubang neraka, macam neraka dah lah. Bila nak kiamah dibangkitkan, mahsyar berat daripada barzah lagi. Seksaan mahsyar lebih berat daripada barzah. Tak tahan dah, kiralah biarlah neraka pun, neraka lebih berat daripada mahsyar. Tapi bagi orang yang beriman, barzah raudhatun minal jannah, kebun daripada kebun syurga. Mahsyar mereka senang lenang. Sebab tu yang Tuhan ilhamkan di hati supaya dibicarakan orang kafir, orang fasik. Jumpa dengan Nabi lah, minta kepada Allah supaya Allah kerakih bicara. Lama dah ni. Jumpa Nabi Adam, nafsi. Jumpa Nabi Nuh, nafsi. Apalah jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun sujud kepada Allah, diperkenankan, maka dihisap. Ni al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, asy-syafa'atul uzma, syafaah yang besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi wa'attah, yang engkau telah janjikan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kemudian daripada bang subuh. Ada pun doa yang lain daripada subuh itu, maka kita baca olehmu. Ni doa kita baca semua. Ni lah subuh subuh pun ni lah yang kita baca. Di subuh lain. Zuhur asar ni, kita ni lah kita bacanya. Habis 5 menit baca ni. Nak sengapa suku boleh subuh ni. Payah dah, nak ngapal suku. Pada ambil ni je. Ni lah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati waslatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Hak tebal bersama. Muhammadanil wasilata. Ati. Hak tadi antu'tiya Muhammadi. Dia nak Muhammadah jugalah. Macam ni nak kena ada Muhammadah. Tapi Muhammadanil wasilata tu lepas dah kena ada alih. Muhammadanil wasilata wal fadilata
wad darajatul aliyatur rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmuda. Ada bawah pula tu. Mahmudal ladzi wa'atta. Ada tu. Pasal tak? Wak tebal. Ya Ar-Rahman Rahimin. Wa ba'ashul maqamal mahmuda nil ladzi wa'atta. Ada tak nun wak tebal? Ada? Wak tebal dia tu. Tak ada tu. Sebab dia bukan ada tanwin. Bukan ada tanwin. Kalau gini bawa ada nun bawah. Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Nak gitu. Dia hak nipi ni tak ada ni, hak nipi. Hak tebal je ada. Hak tebal nipi ada. Tapi tak ada bagi-bagi pun tak ada. Hak tebal bagi ada, tapi kadang-kadang salah. Hak nipis senang bagi tak ada, tak boleh baca langsung. Tak ada betul salah. Mana? Oh lah. Kalau ada bagi betul salah. Kalau tak ada bagi, tak ada lah betul salah. Baca pun tak boleh dah. Ni hak doa kemudian selain daripada bang subuh. Jadi doa lain-lain ni antara selepas bang subuh dengan bang solat yang lain. Maka apabila engkau dengarkan iqamah. Tadi hak bang. Tadi hak bang. Dia doa selepas bang ni baca molek lah. Ni kadang-kadang sambil-sambil cakap aje. Kita doa ke Nabi ni. Kita doa ke Nabi. Kita akan dapat syafaat di hari akhirah. Dia kadang-kadang baca doa lepas azan ni kok. Dia baca gitu je. Dia baca tu. Dia bersembang. Betul gauk muka. Dah bersembang. Baca doa masa mana? Ada ni. Dia kalau kita perhati tutup guru. Dia doa beraluh. Dia doa beraluh ni. Satu doa. Lambat dia raut muka. Ni kita pepek raut muka. Macam apa tak tahu? Siapa? Minta ke Nabi. Minta ke Nabi ni dapat syafaat orang minta pahala boleh dapat untung besar di hari akhirah tu. Kena doa molek. Buat doa macam dalam kan dulu kan doa ni ingat tak ingat ni kerana radio TV ni. Doa ni. Kan tahu? Bukan dulu kan TV bersama kan. Doa ni ada kan lepas bang tu kan ada doa ni. Doa ni Allahumma rabbah zi da'wati tammah ni. Yang kita duk baca molek tu dah TV ya. Allahumma rabbah zi da'wati tammah. Hak dah TV tu doa. Dan TV berdoa macam mana? Suti. Kita berdoa pun suti lah. Doa molek. Dengar di telinga molek. Baca molek. Ingat akan apa yang kita doakan kepada Nabi SAW tu. Cuma sebelum berdoa tu, sunat bersalawat dulu sekali. Selawat macam mana? Wadi Aikim tu dia ada selawat tu. Wadi Aikim. Tapi selawat dia panjang. Wadi Aikim. Lepas habis bang, Wadi Aikim. Perasan tak? Dia ada duduk berselawat tu. Disunatkan berselawat selepas daripada azan sebelum kita baca doa ni. Berselawat sepatah. Tiba-tiba lepas azan selawatnya tidak. Lepas azan selawatnya tidak. Tiba-tiba dia tambah. Dijawab mula-mula. Tuk bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuk bila sudahkan dengan La ilaha illallah. Dia pun jawab La ilaha illallah. Dia pun kita tambah Muhammadur Rasulullah. Dia pun berdoa. Tok sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Yang sunatnya selepas jawab La ilaha illallah selawat sepatah. Tok sunat mereka kita pun berdoa.
Dijawab la ilaha illallah, ditambah pula Muhammadur Rasulullah, selawatnya tidak, dia pun buat doa. Hak tak sunat tambah dia tambah, hak sunat kata dia tak kata. Cuma hak dalam faridah kita dahulu, dalam fatiha dahulu bab bicara dah, yang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang itu bila diakhirkan azan dengan la ilaha illallah, kita pun jawablah la ilaha illallah. Dan untuk bila sama, kita sama, tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah, tak sunat. Ni kadang-kadang kita dengar di speaker tu bila la ilaha illallah habis Muhammadur Rasulullah bunyi ditambah. Tak sunat tambah, tu bila tak sunat tambah. Kita yang mendengar Bilal azan ni pun hanya jawab la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Tapi kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan lepas jawab la ilaha illallah, yang disunatkan kepada Tok Bilal selepas dia kata la ilaha illallah adalah berselawat sekali, kemudian pun berdoa. Ini dinyatakan dalam kitab Fiqh Islam Adillah tu, ada negara di negara belah Asia Timur tu, Asia Barat tu, dia selawat tu bila selawat kuat di speaker. Dia Allahu Akbar, habis. La ilaha illallah, habis bang. Dia pun selawat di speaker. Tu dalam kitab Fiqh Islam Adillah tu mengatakan bid'ah yang hasanah. Allahu Akbar, Allah Akbar kuatlah bang. La ilaha illallah kuat bang. Selawat tak sunat kuat, pelan sudahlah. Tapi tu bila diselawat dengan kuat, supaya orang lain turut belaka baru berdoa. Dan kita fiqh Sami' Adillah tu, dia kata itu bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Sebab apa? Sebab nak ajar orang. Orang jawab, bukan jawab, orang doa lepas bang ni, tapi ditinggalkan hak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat selawat sebelum berdoa. Ini lepas daripada bang. Maka bila engkau dengar akan iqamah, maka kata olehmu, jawab olehmu seperti yang dikatakan, yang dikata orang iqamah itu. Orang qomat kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana orang iqamah kata. Melainkan pada katanya, kata orang yang iqamah, qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Qad qamat as-salatu. Kalau bagi dia lah. Qad qamat as-salatu. Ada ni. Qamat as-salatu tu fa'il. Qad qamatis salah. As-salatu. Tapi tak ada lah salatu, as-salah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Tak ada lah tu. Tapi kalau dia wasal, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ni kadang-kadang waktu kan iqamah, qad qamatis salati, qad qamatis salah. Dan qad qamati as-salati, di ti belaka. Kau nak wasal, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau nak wasal lah. Kalau nak wasal. Cuba tengok dalam tebal tu. Ni tak ada bagi. Tengok tebal tu. Qad qamat as-salatu. Tebal tu. Tebal tu tengok molek. Ni tak ada bagi pun. Tengok tebal tu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Gitulah. Dia wasal. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Dah qad qamati as-salati nah. Sama ti dua-dua. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
Kalau dia nak wasal lah. Kalau nak wasal. Melainkan pada katanya kata orang yang iqamah. Qad qamatis salah. Maka jawab olehmu dengan katamu. Aqamahallahu wa adamaha. Madamatis samawati wal ard. Waja'alni min salihi ahliha. Waja'alni min salihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samatu wal ard. Waja'alni, dan jadi olehmu akan daku min salihi ahliha. Aqamahallah, mendirikan akan semayang oleh Allah. Mudah-mudahan mendirikan semayang oleh Allah. Wa aqamahallah wa adamaha, dan mengekal kalau akan semayang madamatis samatu wal ard, selama berkekalan langit dan bumi. Setengah kitab selepas sekat ni je. Aqamahallah wa adamaha madamatis samatu wal ard. Gitu je. Waja'alni min sali ahliha, kadang-kadang tak ada tu. Waja'alni min sali ahliha tak ada kadang-kadang. Maka apabila engkau mendengar akan bang muazzin, padahal engkau di dalam sembahyang, maka engkau sempurnakan sembahyang itu. Memanglah kena sudah sembahyang. Kemudian maka engkau perdapat akan jawab bang itu kemudian daripada salam. Ini kita dalam sembahyang. Bang ke, qomat ke, kita sudah sembahyang sunat, orang qomat dah. Kita nak jawab tak boleh lah, sudah sembahyang. Lepas sembahyang tu kita pun jawab bang, jawab iqamah. Sudah sembahyang. Faham tak ni? Sama juga kita dalam tandah. Tak nak jawab bang, kita keluar, kita jawab daripada awal. Dia jawab daripada awal, waktu bila kata tadi. Sebab kita dalam tandas tadi, tadi nak jawab, makruh berzikir dalam tandas. Kita berjawab selepas kita keluar, jawab habis daripada awal. Jawab habis daripada awal. Ini sama juga kalau kita tengah semayang. Adapun kalau orang nak bang, kita belum takbir lagi, kita tunggulah dia bang dulu, barulah kita takbir semayang. Contohnya kita nak semayang sunat. Pandai ni. Kita biarlah dia selesai dulu bang, baru kita baru kita sembahyang sunat. Dia berbeza. Kalau kita hari Jumaat, kalau tu bila bang yang kedua, kita sembahyang segera. Sebab kita nak fokus kepada mendengar khutbah kemudian daripada tu. Dia Jumaat ni ada dua bang. Satunya bang Zuhur, bang Jumaat. Hak tu kalau kita masuk masjid, sedang balik tu bila bang, jangan sembahyang sunat lagi. Adapun kalau tu khatib naik atas mimbar dah, tu bila bang yang kedua, kita baru nak sembahyang, kita sembahyang segera. Sebab lepas daripada habis bang, tu khatib akan segera berkhutbah. Kita baru nak sembahyang sunat, kita lebih fokus kepada dengar khutbah. Bukan mazhab Maliki Hanafi, kalau khatib sedang berkhutbah, makruh sembahyang sunat walaupun sembahyang sunat itu masjid pun. Kalau mazhab Maliki dengan Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, kalau kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, kita masih lagi disunatkan sembahyang itu masjid, tapi kita wajib segera. Wajib kena segera. Wala tabawaz fihima, dia kena segera. Dia kena perekah. Jangan baca panjang-panjang. Sebab tu kalau khatib atas mimbar dia baca panjang-panjang, surah baca panjang-panjang, sunat
semayang di batal. Nak khatik dan bertubuh. Rekah-rekah sudahlah. Rekah-rekah yang Nabi kata ni, setengah ulama kata, buat hak rukun je, sunat jangan buat. Buat sunatnya, batal semayang. Tapi pandangan muktamad, boleh buat sunat, tapi hak rekah-rekah. Nak baca dalam titah? Boleh. Baca pendek dah. Nak baca surah boleh. Surah pendek sudah. Jangan panjang-panjang. Tapi satu pandangan, hak Nabi suruh perekah sebab khatik atas mimbar tu, buat hukum je. Dalam titah, jangan baca. Surah, jangan baca. Khatik sedang berkhutbah. Itu mazhab Syafi'i kita, sunat semayang lagi tahiyatul masjid. Walaupun khatik atas mimbar, mazhab Hanafi Maliki tak dah semayang. Fokus pada dengar khutbah. Jadi sekarang apabila Bilal bang yang kedua, sudah bang tu nak khutbah dah. Atau semayang segeralah. Semayang segera. Lepas tu tak nak jawab selepas. Ada kena beza kalau hari Jumaat tu, bang pertama ke bang kedua. Bang pertama tak baca khutbah lagi. Semayang sunat, barulah Tok Khatib naik mimbar, beri salam. Bang yang kedua, bang yang kedua ni kak, habis Khatib apa? Berkhutbah lalu dah. Jadi kena beza antara lebih aula dia buat gitulah, afdal dia buat gitu. Kau ditunggu juga tak kata salah, tapi afdal dia. Sebab apa? Sebab nak lebih fokuskan kepada dengar khutbah Tok Khatib. Sebab lepas bang kedua tu, Khatib akan segera bangun, segera berkhutbah. Maka apabila ihram imam, bila ihram imam akan semayang fardu. Bila ihram imam akan semayang fardu. Ihram imam ni dengan takbir lah. Ihram haji dengan nawaitu tu. Nawaitul hajja. Itu dengan ihram haji. Nawaitul hajja wal umrata. Itu ihram haji. Ihram solat takbir lah. Ihram solat takbir. Ihram bagi haji nawaitu tu. Nawaitul hajja wal umrata tu. Adapun ihram bagi solat adalah takbiratul ihram. Maka apabila ihram imam akan semayang fardu, imam takbiratul ihram fardu, maka jangan engkau membimbang, melainkan mengikut akan dia. Imam takbir je, segera takbir. Semayanglah. Imam takbir, dia barulah nak usolli lah, nak apalah, paling kanan, paling kiri. Tapi masalah kadang-kadang tu imam tu takbir hari Jumaat, makmum kena kabuk lagi dia takbir dah. Ni ada tu imam Jumaat gitu. Sekarang iqamah dah. Tu imam Jumaat ni jangan macam waktu imam Zuhur Asar kan tak ramai. Dia kena kira belakang macam mana, rapatkan saf, betulkan saf, masuk ke dalam. Rapatkan saf, betulkan saf, tunggu sekejap. Ni lepas iqamah Allahu Akbar, orang belakang tu cekak semakin lagi. Ada tu imam Jumaat. Ada tu imam Jumaat ni dia ingat orang belakang tak ramai ke macam mana? Dia tak tahu kau orang ramai. Tu pelik tu, jangan segera. Sebab imam takbir saja, makmum sunat takbir segera. Sunat takbir segera. Ni makmum baru nak betul sah, baru bukan nak betul sah, bukan nak perapat sah, nak memenuhkan sah barunya. Dah sah tak penuh lagi. Dia memenuhkan sah, merapatkan sah, membetulkan sah. Nak merapat, nak membetul sah macam mana? Orang duduk baru duduk masuk. Dia Allahu Akbar dah. Allah kata cepat sungguhlah. Ada je ni gitu. Ada tu imam dia bagus. Dia kelambat sikit lah.
Ni nak tabit ihram nak banding dengan sembahyang Zuhur Asar tu sebab orang ramai. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma antas salam. Ini pergi kepada bacaan selepas daripada sembahyang pula. Bacaan lepas daripada sembahyang fardu subuh. Ini sembahyang fardu subuh ni. Bicara sembahyang fardu subuh. Ada bicara pula bacaan selepas daripada sembahyang fardu subuh yang terpanggil bacaan wiri. Lepas habis wiri doa, macam pula zikir sebelah pagi, dia akan susun zikir harian dalam kitab Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.